وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, pada tengah hari ini Allah izinkan kita semua berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita ke rumah Allah, saya doakan Allah jadikan sebagai penyebab Allah masukkan semua yang ada di surau pada tengah hari ini ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang menonton pada hari ini Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi datang ke masjid ni Nabi SAW sebutkan pada kita dalam satu riwayat, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 manusia yang mendapat jaminan daripada Allah. Apa jaminan Allah? Nabi terangkan, in 'asha ruzqa wa kufiya wa immata adkhalahu Allahul jannah. Jaminan Allah ni maksudnya kalau dia masih hidup, Allah bagikan rezeki kepada dia dan Allah cukupkan rezeki dia. Dan kalau dia meninggal dunia, Allah terus masukkan dia ke dalam syurga. Ini jaminan Allah. Dan 3 manusia yang mendapat jaminan Allah tadi, tuan-tuan, salah satu daripada 3 itu ialah, tuan-tuan, man kharaja ilal masjidi, iaitu orang yang keluar daripada rumah pergi ke masjid. Fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka dia mendapat jaminan daripada Allah. Jadi datang ke surau, datang ke masjid untuk solat ni, tuan-tuan, menyebabkan kita mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminan Allah tadi? Makna dia Allah bagi rezeki kalau masih hidup, Allah bagi rezeki, Allah cukupkan rezeki kita. Kalau meninggal dunia, terus Allah masukkan kita ke dalam syurga. Jadi sebab tu tuan-tuan boleh tengok ada beberapa viral yang disebutkan mati yang dicemburui. Benar. Ada setengah tu ditunjukkan orang mati dalam solat. Solat kat mana? Masjid. Betul tak? Sedang sujud mati. Sedang tengah kiam, tombang, meninggal dunia. Jadi orang yang datang ke masjid ni merupakan salah satu jaminan daripada Allah. Satunya, kalau kita masih hidup, Allah murahkan rezeki kita. Selalu hadir ke rumah Allah Ta'ala ni, Allah permudahkan rezeki kita. Dan kalau meninggal dunia, Allah masukkan kita semua ke dalam syurga. Samalah juga dalam hadis yang lain Nabi sebutkan pada kita, man ghada ilal masjidi awraha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada awraha. Siapa-siapa yang berpagi-pagi pergi ke masjid, pada waktu petang pergi ke masjid, maka Allah sediakan bagi dia tempat persinggahan dalam syurga. Sama ada pada waktu petang, pada waktu pagi ataupun pada waktu petang. Jadi tuan-tuan, ini perkara ataupun amalan yang patut kita rebut. Mudah-mudahan akhirat nanti Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selain daripada itu, saya nak sebutkan juga kepada tuan-tuan pada tengah hari ini, penyebab Allah masukkan kita ke dalam syurga melalui panduan daripada Nabi SAW. Yang kedua ialah, tuan-tuan, yang pertama tadi saya sebut datang masjid. Datang masjid boleh masuk syurga, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, pada tengah hari ini saya nak sebut pada tuan-tuan penyebab kita dimasukkan dalam syurga, ialah baca Quran. Ini pun tuan-tuan sudah tahu. Baca Quran, secara umumnya, tuan-tuan, banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan pada kita siapa yang jadi sahibul Quran. Saya tengok ada grup mengaji Quran ni, dia namakan grup dia Sahib Quran. Sahibul Quran itu ada dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata yuqalu li sahibil Quran. Akan dikatakan kepada ahli Quran. Sahib ni, sahibul Quran ni makna dia ahli Quran.
Siapa dia ahli Quran? Orang yang suka baca Quran. Memahami makna dia. Tadabbur makna dia, memahami makna dia. Kemudian amalkan isi kandungan Quran. Nah, kemudian mungkin disampaikan kepada orang lain tentang kebaikan Quran tersebut. Jadi tuan-tuan, akhirat nanti yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada ahli Quran. Apa yang dikatakan? Iqra wartaqi. Bacalah oleh kamu Al-Quran dan naiklah tingkatan yang ada dalam syurga. Mana dia tuan-tuan, akhirat nanti orang yang masuk ke dalam syurga ni tuan-tuan, antara lainnya penyebabnya ialah tuan-tuan orang yang rajin baca Quran. Maka bila dia masuk saja dalam syurga, disuruh kepada dia, bacalah Al-Quran. Ada dalam beberapa ayat, beberapa hadis Nabi yang lain menyebutkan tentang Harithah bin Nu'man, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang tuan-tuan antara lain suka membaca Quran. Ataupun tuan-tuan, Harithah bin Nu'man ni terkenal orang yang berbakti kepada kedua ibu bapa dia. Nabi masuk dalam syurga, Nabi dengar orang baca Quran. Nabi tanya, siapa baca Quran ni? Maka malaikat jawab, Harithah bin Nu'man. Maka tuan-tuan, sidang jamaah yang dirahmati Allah, Nabi pun sebut, kadzalikal bir, kadzalikal bir. Nabi kata, beginilah keadaan orang yang kuat berbakti, hebat berbakti kepada ibu bapa. Mana dia boleh masuk dalam syurga dan dia boleh baca Quran. Orang yang baca Quran pun sama juga tuan-tuan, dimasukkan ke dalam syurga, kemudian disuruh oleh malaikat, bacalah kamu Al-Quran. Sebab tu dulu saya tuan-tuan bukanlah tak berapa berkenan, tapi kalau bacaan Quran terlalu kuat daripada corong-corong masjid surau ni, kadang-kadang ada orang nak beribadat di sekitar dekat-dekat tu. Sebabnya tuan-tuan, dalam Islam yang paling yang dibenarkan, yang patut kita laung kuat-kuat, ialah tuan-tuan, iaitu azan. Itu yang paling utama tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang ada orang dia perkuatkan baca Quran, dan ada pula setengah-setengah masjid surau, waktu kuliah pun dia perdengarkan keluar tuan-tuan. Yang kadang-kadang ada yang dia tengok masjid jugalah. Ada setengah masjid dia punya dia pasal yang menara atas tu mungkin tak ada terganggu sangat sebab dia duduk atas. Kita mungkin dengar. Tapi kalau yang jenis satu masjid yang duduk dekat dengan perumahan, bangunan pula tak berapa tinggi, dia terus speaker ni ke rumah-rumah. Nah, yang kadang-kadang mungkin tuan-tuan ada orang nak beribadat di rumah tu terganggu. Dengan sebab ceramah ke jadi tuan-tuan, bukanlah saya menentang tuan-tuan. Kadang-kadang ada kebaikan juga. Tapi tengok keadaan lah, tengok suasana. Jadi tuan-tuan, tapi sekarang ni, bila saya baca hadis Nabi tentang bila masuk dalam syurga ni, orang yang suka baca Quran, ataupun yang tadi Harithah bin Nu'man, orang yang suka berbakti pada kedua ibu bapa, dia baca Quran dalam syurga. Dan orang yang suka baca Quran pun masuk dalam syurga pun disuruh baca Quran. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kalau masjid surau, bila memperdengarkan bacaan Quran, saya secara peribadi tuan-tuan, secara peribadi saya seronok. Terasa bila dengar ada bacaan Quran daripada masjid surau ni, saya rasa seronok tuan-tuan. Dia diperdengarkan. Lebih-lebih lagi di kawasan-kawasan yang majoritinya orang Islam, mungkin tak ada komplain lah. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Sebab orang yang baca Quran ni bila masuk dalam syurga dalam hadis ni, dia disuruh Iqra wartaqi. Bila dia baca saja Quran, naiklah kedudukan darjat dia dalam syurga. Dan Nabi sebut waratil kama turattila fid dunya. Bacalah secara tartil sebagaimana kamu baca sewaktu kamu berada di dunia dulu.
Nah, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Dan Nabi kata, bila orang yang baca Quran ni masuk dalam syurga, disuruh dia baca Quran, dia baca saja. Quran dalam syurga ni, setiap ayat yang dia baca akan terangkat. Darjat dia akan naik. Naik. Lagi dia baca, lagi naik. Lagi naik, lagi naik. Dan Nabi kata, kedudukan dia akan terhenti pada ayat yang terakhir dia baca dalam syurga. Nak tahu banyak mana yang dia boleh baca dalam syurga tu? Tuan-tuan tengok di dunia ni. Banyak mana dia baca Quran. Dunia ni kita banyak mana baca Quran tuan-tuan ni. Maka dalam syurga nanti Allah benarkan kita baca Quran. Sebanyak mana yang kita baca sewaktu di dunia ni. Hari ni banyak masjid surah tuan-tuan. Dia buat bacaan surah Al-Muluk. Boleh katakan mana-mana tempat lah. Sehingga di kampung pun ada. Lepas daripada Isyak, tuan-tuan dibacakan surah Al-Muluk beramai-ramai. Tuan-tuan, saya bukan nak komplain, tapi nak komplain juga. Cuma saja tuan-tuan kadang-kadang ada AJK masjid yang nak mengutamakan kelebihan, merebut kelebihan baca surah Al-Muluk itu. Sehingga saya katakan kita meninggal zikir-zikir selepas selesai solat fardu. Antara yang zikir selesai solat fardu, tuan-tuan ni yang bagus nanti kita akan jumpa nanti. Saya ulang balik lepas ni. Iaitu tuan-tuan ni, umpamanya zikir yang menyebabkan kita dimasukkan dalam syurga apa dia tuan-tuan? Baca ayat kursi. Betul tak betul? Baca ayat kursi ni Nabi kata kalau baca tiap-tiap kali selesai solat fardu, tidak ada penghalang bagi dia memasuki syurga. Kecuali mati. Mana dia tunggu mati saja terus masuk syurga. Ayat kursi. Betul tak? Dan ada satu lagi zikir yang menyebabkan kita masuk syurga ialah membaca subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sehingga Nabi kata akan diampuni dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat-riwayat yang lain, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ni, tuan-tuan boleh menyebabkan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Jadi yang ni bila nak baca surah Al-Muluk, ditinggalkan. Tapi saya tak kata semua masjid meninggalkan ini. Ada setengah masjid, dia buat bacaan surah Al-Muluk itu, ialah bila selesai semua zikir-zikir doa apa nama, barulah dia baca surah Al-Muluk. Ada yang setengah masjid, dia buat selesai daripada solat sunat ba'diyah isyak, baru baca surah Al-Muluk. Yang ni saya setuju tuan-tuan. Tapi ada yang setengah masjid, dia nak buat yang ni, nak cari kelebihan. Tapi kelebihan-kelebihan lain ditinggalkan. Ini AJK yang tak berapa cerdik sikit lah. Tapi saya tak komplain ni dekat masjid surah tuan-tuan. Dekat masjid surah di pejabat saya komplain lah. Sebab kalau komplain kat sana takut kena terminate. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan nak buat silakan. Itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat dianjurkan. Untuk kita nak ngajak. Sebab kadang-kadang kita nak baca sendirian, kita itulah bila akhir zaman ni kekuatan iman kita tuan-tuan. Bila kita ramai-ramai ni kita bolehlah buat. Tapi kalau seorang-seorang, ada setengah tu kadang-kadang dia kata, Ustaz, saya kadang-kadang malah nak join ni. Sebab apa nama, yang afdalnya kita baca sendirian. Itu lebih afdal, betul tak? Jadi dia kata, bila saya nak balik, nak buat yang afdal tadi, tak baca langsung. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan ni, saya kalau video ni boleh sampai kepada orang lain, bolehlah tuan-tuan. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu cepat nak baca surah Al-Muluk tu, ada orang nak sembahyang sunat, ada orang nak berzikir, dia terganggu tuan-tuan. Dia terganggu. Jadi, saya puji setengah masjid surau ni, dia buat bila selesai semua. Lepas, yang paling bagus lagi, lepas selesai solat sunat baru buat.
Lepas witir, oh itu lagi hebat. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Yang ni terpulanglah pada siapa-siapa yang nak baca, bacalah. Siapa yang tak nak, terserah. Nah, yang afdalnya baca sendirian. Itu lebih afdal tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tadi disebutkan kita baca Quran boleh menyebabkan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Itu secara umum. Secara umum kita rajin baca Quran. Ada satu orang tuan-tuan dia nak operation jantung. Nah, dia tanya pada saya, Ustaz, saya ni teringin sangat nak baca Quran bila masuk dalam apa nama dia panggil labor room, operation room. Nah, itulah. Jadi tuan-tuan bila masuk dalam wad nanti ke apa nama, dah selesai, teringin sangat nak baca Quran. Saya kata ambil jelah Quran. Nah, baca. Nah, cuma masalah waktu tu dia baru belajar Quran. Saya kata takkan tak ada surah-surah yang tuan hafal. Ada Ustaz, Qul huwallah. Nah, takkan Qul huwallah saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, Qul a'udzu birabbin nas. 3 qul tu dia ingatlah. Nah, Al-Fatihah, Al-Fatihah ingat juga. Nah, jadi tuan-tuan, jadi saya kata ulangkanlah 4 surah ni. Dan 4 surah ni sebenarnya walaupun kadang-kadang masyarakat kita nampak pandai remeh, betul tak? Sebenarnya tuan-tuan dia sangat hebat. Nanti kita akan tengok tuan-tuan kehebatan 3 ataupun 4 surah tu tuan-tuan salah satu daripadanya. Okey tuan-tuan, yang tadi disebutkan kelebihan kita baca Quran secara umum. Mana dia tidak ditentukan surah-surah mana, ayat-ayat mana. Sekarang saya nak sebut pada tuan-tuan ayat dan surah yang menyebabkan kita dimasukkan dalam syurga. Tadi pun saya dah sebut iaitu ayat yang menyebabkan kita masuk dalam syurga ni ialah ayatul kursi. Ayat 255 surah Al-Baqarah. Nah, kalau dulu masa kecil-kecil ayat kursi ni ayat hantu. Mana dia ayat hantu dah. Kalau rasa takut pada hantu, hafal. Tu yang saya hafal daripada kecil lagi ni. Nah, jadi tuan-tuan kalau kita nak kata tak betul, ada juga betul. Sebabnya tuan-tuan dalam cerita Iblis yang curi berupa manusia curi harta Baitul Mal tu kan. Dan dia sendiri pun kata, kalau siapa-siapa di kalangan manusia yang baca ayat kursi ni, makna dia iblis, syaitan tak boleh ganggu dia. Nah, jadi bila diadukan pada Nabi, Nabi kata apa yang dia bagi tahu tu adalah benar, tapi dia tu adalah pembohong. Siapa? Dia pembohong. Iblis lah. Jadi ayat kursi ni diajar oleh iblis. Jangan pula kata, oh tok guru saya iblis. Nah, jadi tuan-tuan sebab yang tu kita bukan berguru dengan iblis. Nabi yang mengakui. Bila Nabi akui, maka dia jadi hadis. Samalah juga dengan sahabat-sahabat Nabi. Bila dia mimpi. Betul tak? Contohnya lafaz azan. Sahabat yang mimpi lafaz azan ni, bila dibawa pada Nabi, Nabi akui. Betul tak? Ada sahabat yang jadi lafaz azan tu kira hadis Nabi lah. Cuma turun melalui sahabat, Nabi akui. Ada lagi yang bacaan ketika i'tidal. Betul tak? Sahabat ni dia baca, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Sebelum daripada tu Nabi tak ajar bacaan ni. Tapi sahabat ni baca. Selesai daripada solat fardu, Nabi tanya, siapa baca bacaan ni? Maka sahabat ni angkat tangan, saya wahai Rasulullah. Nabi kata ada berapa malaikat? 30 malaikat. Berebut nak tulis pahala dia. Mana yang lebih dulu. Mana dia walaupun sahabat yang baca, Nabi akui, Nabi kata aku nampak 30 malaikat berebut nak tulis pahala dia. Maka tuan-tuan, dia dikira sebagai hadis dan kita boleh amalkan. Rabbana lakal hamdu. Tolong ikut. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ini lepas daripada i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih.
Tapi janganlah baca kuat. Jangan buat macam Mekah, Madinah dah. Ustaz, saya kan baru hafal. Nah, saya pengalaman saya ajar satu surah, tuan-tuan. Nah, saya suruh jemaah ikut. Dalam 3 kali saya suruh dia orang ikut. Tuan-tuan, bila sembahyang isyak, saya jadi imam. Bila saya jadi imam, saya i'tidal rakaat pertama. Nah, sami Allahu liman hamidah. Belakang, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nah, lebih pada Mekah. Mekah tak baca macam. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Jadi janganlah baca kuat-kuat, tuan-tuan. Sekadar kita je. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah, ayat kursi ni ayat Nabi sebutkan pada kita, man qara'a ayatal kursi fi kulli duburi salatil maktubati lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Nabi kata siapa-siapa yang baca setiap kali selesai solat fardu, maktubah, solat wajib. Nah, mana dia? Lam yamna'hu min dukhulil jannah. Tak ada benda yang boleh halang dia daripada masuk syurga. Illa an yamut, kecuali mati. Mana dia? Tunggu mati sahaja terus masuk syurga. Nah, sebab kita nak masuk syurga lah ni tak boleh. Betul tak? Ada puak-puak kita yang pernah mimpi masuk syurga? Tak ada. Nabi je. Nabi je. Sebab tu saya bila dengar ada setengah-setengah orang dia menyebutkan, dia nak cerita satu amalan yang bila diamalkan oleh seseorang, dalam hidup dia duduk amal ni, dia nak cerita bagus ni amalan ni dah. Walaupun amalan tu memang betul daripada Nabi. Tuan-tuan, bila dia cerita kelebihan amalan ni, kita kaitkan dengan apa yang Nabi ajar. Itu betul lah. Cuma dia kaitkan lagi cerita dia nak kuatkan, nak cerita bagusnya amalan ni. Dia kata betul lah, ni haji ni dulu, masa dia hidup dulu, saya selalu dengar dia amalkan amalan ni. Nah, dan saya bila dia dah meninggal dunia, saya tidur, saya mimpi, saya tengok dia duduk di syurga. Kau tahu kok mana dia duduk di syurga tu? Betul tak? Tak boleh kita nak dakwa, tuan-tuan. Kita nampak dia berada di syurga. Kita pernah sampai ke syurga? Betul tak? Jadi tuan-tuan, kena berhati-hati. Kalau kita kata yang ni betul amalan dia daripada Nabi, setakat tu. Nah, dan mudah-mudahan dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tuan-tuan, surah yang menyebabkan kita masuk syurga tadi, surah Al-Mulk. Yang ni pun semua dah tahu dah. Nah, ada satu riwayat tu sebut surah Al-Mulk ni bila kita duk baca amal selalu, tuan-tuan, akhirat nanti dia akan bela kita. Nah, sehinggalah kita dimasukkan ke dalam syurga. Nah, dia akan bagi syafaat kepada kita sehinggalah kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, surah Al-Mulk tuan-tuan, makna dia, tuan-tuan, dia apa nama tadi? Surah Al-Mulk ni dia akan bagi syafaat. Syafaat ni makna dia bantuan kepada kita untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah orang sampai tahap surah Al-Mulk ni dia hafal. Nah, waktu duk baca Quran lepas isyak tu kan dia ada buat dia laminate kan. Surah Al-Mulk bagi kat dia. Dia tolak tuan-tuan. Dia hafal, tuan-tuan. Betul tak? Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Kadang-kadang kita ni bukan hafal sangat pun. Sebab kita selalu baca macam surah Yasin. Tak tengok surah Yasin boleh ingat. Sebab apa? Sebab baca ramai-ramai. Kalau suruh kita baca seorang, insya-Allah jugalah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Yang ketiga, tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan. Surah yang menyebabkan kita dimasukkan dalam syurga, nama dia surah Al-Ikhlas. Yang tadi, yang saya kata tadi. Ada jemaah ni kan,
dia hafal 4 surah saja. Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 4 surah je. Saya kata bacalah. Walaupun kadang-kadang kita tengok alah 4 surah ni remeh lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan kalau kita tengok Al-Fatihah tu dia ketua bagi segala, pembuka bagi segala Quran. Betul tak? Surah tuan-tuan. Fatihul Kitab. Nah. Jadi tuan-tuan, dan dia antara ayat syifa. Kalau 3 kun ni pun ayat syifa juga. Betul tak tuan-tuan Kalau kita ada orang mengalami apa-apa sakit, dia suruh kita syifa. Kita kata saya minta maaf, saya bukan Tok Bomo. Nah, tuan-tuan, kalau ada orang minta kita, tuan-tuan, kita memang bukan pun belajar syifa. Tuan-tuan ataupun belajar tak rasmi Tuan-tuan, kalau dia minta pada kita, tuan-tuan tak tahu ayat-ayat lain untuk bacalah 4 surah ni pun sudah memadai. Baca Al-Fatihah, hebat tuan-tuan. Betul tak? Itu dikatakan oleh pengamal perubatan, dia adalah ketua bagi segala ayat syifa. Apa dia? Al-Fatihah. Betul tak? Jadi tuan-tuan bacalah Al-Fatihah. Ada kan dalam kisah tu, dia bukan baca surah lain, baca Al-Fatihah je. Orang tu sembuh. Sehingga diberikan seekor kambing pada dia. Betul tak? Sebab tu pengamal perubatan kata, kalau ada orang bayar, ambil. Sebab dalih kepada bagi kambing tadi lah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan termasuklah juga Qul huwallah. Dan dalam perbahasan di sini, Qul huwallah ni penyebab Allah masukkan kita dalam syurga. Ada satu riwayat tuan-tuan Nabi SAW, dia dengar ada satu orang baca Qul huwallahu ahad. Terus Nabi kata wajabat. Pastilah. Nabi terus kata pasti. Abu Hurairah perawi hadis ni dia kata bila Nabi dengar, dia dengar Nabi kata pasti bila dengar orang lain baca Qul huwallahu ahad tadi, maka dia tanya Nabi, fasa'altuhu, aku tanya Nabi SAW, madza wajabat ya Rasulullah? Apa yang pasti? Nabi kata pasti apa? Nabi pun jawab pada Abu Hurairah, al-jannah, syurga. Baca Qul huwallah tuan-tuan, syurga tuan-tuan. Dan sebenarnya tuan-tuan ada orang di Malaysia ni masuk Islam sebab Qul huwallahu ahad. Tuan-tuan kenal siapa? Saya pun tak ingat. Tapi saya pernah dengar. Dia cerita dia masuk syurga pula. Belum lagi. Masuk Islam ni tuan-tuan sebab dia baca Qul huwallahu ahad. Surah Ikhlas tu. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Tak silap saya Kit ni pengurusi dia CEO Sabak Publication tu. Dia macam sing ke India gitu. Dia masuk Islam sebab baca surah Al-Ikhlas ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kemudian ada satu lagi cerita tuan-tuan. Cerita ni ialah berlaku di Masjid Quba. Saya sebenarnya tuan-tuan baru balik daripada umrah. Baru lebih 10 hari lah. Jadi tuan-tuan kita memang pergi ke Masjid Quba. Biasanya sekali tu pergilah ziarah Quba kan. Syarat dia mesti ambil wuduk di rumah, pergi ke Masjid Quba, sembahyang sunat 2 rakaat, dapat pahala apa? 1 umrah. Betul tak? Patutnya ulang 2-3 kali kan. Masa duduk di Mekah, di Madinah ni, kita nak buat umrah di Mekah kan. Di Madinah nak dapat pahala umrah, pergilah Quba. Sekarang ni tuan-tuan malam tu ada mutawih ni, dia suka berjalan. Dia suka berjalan tuan-tuan. Ada satu malam tu dia kata, jom kita pergi Masjid Quba. Masjid Quba, bukan. Masjid Bilal. Masjid Bilal tu tak apa jauh lah dengan Masjid Nabawi. Lepas tu kita naik skuter. Daripada Masjid Bilal tu dia boleh naik skuter. Dia ada track.
macam tempat kita lah, tempat berjalan kaki tu kan dia. Tapi sana dia memang buat track ke sana dan kemari. Dia dua link lah. Jadi tuan-tuan Tapi malam tu saya tak apa sihat. Demam. Jadi saya tak join. Dia orang naik pergi ke Masjid Quba. Tapi saya tak pastilah dia orang pergi tu takkan tak semayang aku. Nah, 2 rakaat je kan. Puak-puak kita bukan 2 rakaat, 8 rakaat. Tak tahulah berapa dapat tak. Tapi sebenarnya yang diambil kira 2 rakaat pertama tu. Lepas tu kena balik semula. Datang pula. Baru dapat 2 rakaat pula. Nak satu umrah. Kalau 2 rakaat sekali je dapat. Okey tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Tu yang tour guide dia kata Islam apa-apa ni semayang sunat. Dah 8 rakaat, bukannya 2 rakaat. Nah, semayang duha kan. Semayang tahiyatul masjid lagi, semayang duha lagi. Nah, jadi tuan-tuan kalau ikut ustaz ni dia kata kalau kita belum solat duha bila masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid kita ialah solat duha tu lah. Kan? 2 rakaat terus semayang duha. Itu dikira tahiyatul masjid. Nah, kalau kita masuk masjid, dah azan maghrib contohnya. Kita semayang sunat qabliyah maghrib, itulah tahiyatul masjid kita. Dia sekali dah. Okay? Okey tuan-tuan, cerita dekat Masjid Quba ni, ada seorang imam ni, tiap-tiap rakaat dia jadi imam, dia akan baca surah Qul huwallahu ahad. Nah, jadi tuan-tuan kalau tempat kita ada imam macam ni, saya rasa tak lama. Nah, imam apa barangnya nak. Rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah. Tak ada surah lain nak. Jadi tuan-tuan zaman Nabi dulu pun komplain juga. Bukan gitu je. Nabi pergi ziarah je orang komplain. Orang report pada Nabi. Nabi pun jumpa dengan imam ni. Nabi tanya dia, apa yang membuatkan kamu membaca Qul huwallah pada tiap rakaat? Ada riwayat tu kata, bukan setakat rakaat pertama, kedua dia baca. Dia baca selesai daripada bacaan surah, dia akan baca Qul huwallah rakaat pertama. Rakaat kedua lepas surah, baca Qul huwallah. Rakaat ketiga dia baca Qul huwallah lagi. Rakaat keempat pun dia baca. Kalau 4 rakaat nak. Dia baca Qul huwallah pada tiap-tiap rakaat. Itu satu riwayat lah. Jadi riwayat yang kita biasa ni makna dia rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah. Nah, bila diajukan pada Nabi, Nabi jumpa dengan dia, Nabi tanya dia, apa yang membuatkan kamu baca Qul huwallah pada tiap rakaat? Nah, nak kerja lagi ke tak nak kerja? Nabi tak tanya macam tu. Betul tak? Jadi tuan-tuan kalau tempat kita mungkin bahagian pengarah Jawi ke Jaih mungkin tanya macam tu lah. Nah, okey tuan-tuan Nabi tanya dia, apa yang membuatkan kamu baca Qul huwallah pada tiap rakaat? Dia kata, aku sangat mencintai Qul huwallahu ahad. Saya suka sangat ya Allah. Ya Rasulullah. Saya suka sangat pada Qul huwallahu ahad. Maka Nabi pun kata pada dia, inna hubbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya kecintaan kamu kepada Qul huwallah ini menyebabkan Allah masukkan kamu ke dalam syurga. Allahu akbar. Nah, jadi tuan-tuan kita lepas ni lah. Nah, kalau jumpa imam-imam yang baca Qul huwallah ni, ingatlah pada hadis. Nah, inilah imam ahli syurga. Kau macam mana tuan-tuan? Nah, jumpa dengan dia lepas tu, nah, salam imam ahli syurga. Nah, kadang-kadang imam pun tak tahu hadis ni dah. Dia kata, haji aku apa? Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan, saya dulu tuan-tuan kalau imam baca Qul huwallahu ahad ni, saya kata ni imam budak tadika. Imam low class lah. Nah, budak tadika, Qul huwallah ni budak tadika yang hafal. Kita dah tua ni takkan nak baca Qul huwallah nak. Bacalah surah besar-besar sikit. Nah, surah nu. Apa nama Al-Baqarah ke apa nama? Betul tak? Ali Imran ke An-Nisa ke apa nama? Wah. Kita ni Qul huwallah budak-budak boleh hafal tu lah. Tapi bila saya belajar hadis ni tuan-tuan lah ni kalau kita jadi makmum, dengar saja imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Tuan-tuan tu rasa dah. Seronok tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan ni? Sebab cepat habis tuan-tuan. Betul tak? Itu salah satu ya, tuan-tuan nak. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah dan rahmati Allah. Kalau semaya apa nama tarawih dulu nak surah kul huwallah. Lepas tu surah lain kul huwallah kan? Jadi tuan-tuan yang ni tuan-tuan bagus jugalah. Sekali-sekala baca kul huwallah. Saya ada sekali umrah dulu rasanya. Muakili. Apa nama dia? Muakili. Mahir Muakili tak? Oh, kita seronok. Oh, Muakili semaya Jumaat. Nah, dia jadi imam. Nah, dia khutbah lepas tu dia imam. Tengok dia baca qul huwallah. Kita ingat. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Dia kalau Mekah ni nak qomat tu lama. Tapi surah-surah dia baca pendek-pendek. Nah, tapi imam-imam dia memang hebatlah, suara dia cemerlang lah. Okey tuan-tuan InsyaAllah tuan-tuan pada kesempatan yang lain nanti kita akan sambung lagi tuan-tuan tajuk yang saya berikan pada hari ini, jom masuk syurga. Jadi kita akan tengok amalan-amalan yang disenaraikan ataupun yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sebagai penyebab Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa fahamkan kita dengan petunjuk Nabi SAW. Allah permudahkan kita mengamalkannya dan mudah-mudahan Allah terima segala amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Allah rahmati kita semua dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah semua yang ada di surau pada tengah hari ini dan juga yang menonton melalui FB mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.